Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam rancangan Kuali Matakwa. Okey, bersama dengan saya pada hari ini iaitu daripada JSUM Matakwa. Apa itu JSUM? Jabatan Setiausaha Matakwa. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini saya ditemani oleh dua orang gadis yang sungguh istimewa, yang cantik, yang rupawan orangnya, iaitu di sebelah sana Cik Nazira kita dan juga Ustazah Rafida. Okey Ustazah, hari ini bukan saya yang masak, tapi yang masak adalah Ustazah dan juga Cik Nazira kita. Okey, boleh saya tanya hari ini kita nak masak apa ya Ustazah? Okey, hari ini kita punya menu iaitu ayam ungkep resepi bonda. Ayam ungkep resepi bonda. Okey. Sebelum tu kita nak tahu dulu apa dia punya bahan-bahan ni Ustazah. Okey, kalau kita tengok bahan-bahan dia, yang tu yang dah sedia saya kisahkan. Okey, bahan-bahan dia iaitu bawang merah. Okey. Bawang merah kalau kita guna bawang kecil, kita guna dalam 7 hingga 8 biji. Itu untuk 2 ekor ayam lah. 2 ekor ayam. Kemudian 4 batang serai. Okey, cili padi yang ikut berapa ekor ayam. Kalau macam saya buat sekarang untuk 2 ekor ayam dalam 14 biji. 14 biji. Cili padi. Kemudian ketumbar dan juga jintan manis. Ketumbar dan jintan manis tu kalau nak untuk seekor ayam, 1 paket kecil tu cukup. Kalau untuk yang 2 ekor ayam ni, yang paket besar sikit ketumbar tu separuh daripada tu lah. Okey. Kemudian ada santan juga. Santan ni santan pekat. Kalau kita guna santan kotak yang kecil tu cukup lah. Untuk 1 kotak kecil tu. Dan juga serbuk kunyit. Okey, serbuk kunyit kita letak secukupnya lah. Okey, dan juga ni serai tadi 4 batang. Okey, 2 batang kita dah blender. 2 batang lagi kita titikkan saja. Ni sebenarnya resepi ni untuk masakan mana ni sebenarnya? Ni kalau ikutkan saya orang Jawa. Ni resepi orang Jawa lah. Okey. Cik Nazira orang Jawa ke orang mana? Sama juga orang Jawa. Orang Jawa. Dah pernah cuba masak? Dah. Alhamdulillah. Okey, tak sabar rasanya kita nak tengok aksi-aksi mereka ni. Okey, kita mulakan saya jemput Ustazah Rafida dan juga Cik Nazira untuk masak dalam rancangan Kuali Matakwa. Silakan. Untuk resepi ungkep ni, kenapa dia panggil ungkep? Sebab bahan-bahan dia kita tak tumis. Semua tu kita campur terus kat dalam ayam. Ni masukkan ayam dalam kuali. Ifah pun sebenarnya tak pernah masak ungkep ni. Memang excited lah nak tahu sebab macam tu dia panggil ungkep. Sebab ungkep memang dia tak payah pakai minyak, kita tak payah tumis. Senang So memang masakan yang orang kata tak leceh lah Kak. Okey, faham. Kita masukkan je ayam dalam kuali ni. Gitu. Bismillah. Tak hangus ke tu? Tak. Okey. Nak kena ada apa-apa sudip ke? Sekejap Okey. Kita ready je lah sudip. Masukkan. Okey. Itu dia. Nampak tak ciri-ciri orang yang masukkan ayam tu nak mendekati Mendekati apa tu Ustazah? Mendekati ke alam perkahwinan. InsyaAllah. Okey, kita dah masukkan tadi tu ayam. Lepas tu terus dia masukkan rempah-rempah dia. Okey. Faham? Inilah yang dipanggil ungkep. Okey. Bahan dia ni semua kita masukkan yang kita dah blender tadi tu. Nazira, Kak ambil. Okey. Kita masukkan semua. InsyaAllah, bismillah. Macam tu Ini untuk 2 ekor ayam ni. Anggaran berapa orang makan kalau macam ini ni? Untuk 15 hingga 20 cukup ni. Sebab ayam ni kita tengok ayam. Sebab tengok ayam ni besar kan. Jadi banyak. Okey, ni serai yang dah dititikkan tadi, kita masukkan je. Mencampak-campak je gitu Kak. Tolong godak. Anyah. Okey, dan juga serbuk kunyit. Kalau kita nak pakai kunyit basah pun boleh. Blenderkan sekali dengan bahan-bahan tu. Kunyit basah tu apa? Kunyit hidup. Kunyit hidup. Okey, boleh juga blender sekali dengan bahan-bahan tu. Kalau kita nak pakai serbuk kunyit pun boleh juga. Okey, serbuk kunyit ni kita letaklah secukupnya. Suka patilah nak letak 2 ke 3 ke. Okey, ni untuk Cik Nazira. Okey, boleh pegang. Okey, lepas tu kita biarkan je lah dia. Gaul-gaul. Okey, kasih nampak rata, tak? Kasih rata dia punya bahan-bahan. Bau dia pun dah rasa dia punya dah rasa, maksudnya dah tercium dah di hidung saya ni. Dah mula
naik dia punya bau tu. Sebab dia ada rempah kan. Oh, sebenarnya dia macam lebih kurang macam rendang juga. Oh. Cuma kalau rendang dia pakai apa lagi? Kalau rendang kita pakai lengkuas. Lengkuas. Ni kita tak ada letak. Ni kita tak ada. Ni kita cuma pakai serai, ketumbar dengan jintan je. Okey. So kita biarkan je lah macam gini Kak sampai dia keluar. Dah apa ni, kita dah gaulkan, dah kasih rata dia punya bahan-bahan semua. Okey, biarkan sampai ayam tu renek, kasih dia empuk. Nanti dah hampir empuk tu boleh masukkan garam semualah, dan last kali baru kita akan masukkan santan. Macam gitu. Okey. Itulah dia punya bahan-bahan dan juga cara-cara dia. Okey, saya sebelum tu saya suka nak bertanya lah. Kita nak tanya dengan siapa dulu Kita tanya dengan yang sedang mengacau tu, boleh tak? Okey, yang saya nak tanya ni kepada Cik Nazira kita ni. Okey, Nazira, selalunya kan ada orang cakap nak kahwin nak kena pandai masak. Apa pendapat Cik Nazira? Pada Nazira, masak tu penting juga. Tapi sebenarnya kita kena pandai pasal soal keluarga. Maksudnya macam mana kita nak uruskan keluarga tu. Tapi kalau kita pandai masak, tapi kalau kita tak ada ilmu kekeluargaan tu, keluarga kita pun tak akan dapat. Oh, jawapan yang sangat padu dan padat. Terbaik. Jadi, Ustazah, saya nak tanyalah dalam cabaran kita sekarang ni, kita dalam PKP dan pandemik COVID-19 ni, apakah rintangan ataupun cabaran semasa menguruskan sekolah ketika pandemik ni? Cabarannya tu memang nak kata besar tu tak jugalah. Tapi memang sangat berbezalah dengan yang sebelum pandemik kan. Masa sebelum pandemik kita lalui interview tu secara walk-in. Kita nampak dan kita boleh jumpa pelajar dan ibu bapa tersebut berdepan dengan kita kan. Jadi kita boleh mendalami betul-betul maksudnya rasa macam kelainan dia punya kesungguhan dia untuk dia betul-betul masuk ke madrasah tahfiz dan ambil tahfiz kan. Tapi bila kita interview secara online, kita tak dapat nak bersemuka berdepan, tak dapat bertentang mata yang betul-betul. Kadang-kadang masa interview pun dia tak nak tunjuk muka. Oh ya ke? Dia malu Jadi kita boleh dengar suara je. Kadang-kadang kita suruh dia, okey, cuba bacakan surah Al-Fatihah. Dia baca tapi muka dia tak tunjuk kat kita. Jadi kita tak tahu dia baca tu dia tengok Quran ke tak ke, kita tak nampak. Betul. Kalau macam berdepan kita boleh nampak kan. Betul. Dia lebih senang kita nak tahu keadaan seseorang tadi tu, sama ada dia nak masuk tu secara sukarela ataupun dipaksa. Betul tu Ustazah. Maknanya sebut pasal interview pelajar baru ni, okey, saya nak umumkan untuk orang yang di luar sana yang sedang menonton rancangan ni, kita sekarang ni masih open lagi pelajar baru dan terhad kepada 20 orang sahaja kekosongan lagi. Jadi cepat-cepat syarat-syarat dia adalah yang pertama Ustazah, dia mestilah dengan kerelaan dia sendiri. Dia umur antara 9 hingga 15 tahun. Okey. Lepas tu memang minat bidang tahfiz, nak masuk bukan secara terpaksa, memang minat dia sendirilah. Okey. Lepas tu cara-cara dia macam mana? Untuk pelajar perempuan sahaja. Okey, khusus untuk pelajar perempuan sahaja. Okey, untuk nak tahu dia punya apa lagi syarat-syaratnya, tekan link di bawah ini. Okey? Jadi nanti kita akan linkkan terus kepada Facebook Madrasah Tahfiz Al-Quran Ummu Warakah, insya-Allah. Okey, kita nak biarkan dulu ungkep ni di ayam ni empuk. Sementara tu marilah kita dengarkan tips-tips atau tazkirah daripada Ustazah Masyita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bersama kita hari ini terus pada kita punya segmen iaitu tips-tips ataupun tazkirah. Saya akan kongsikan adab-adab menuntut ilmu dalam kelas online. Yang saya akan kongsikan di sini ada 6 adab yang perlu kita kongsikan. Ada 6, kita akan sebut satu persatu dan saya akan rungkaikan satu persatu adab menuntut ilmu dalam kelas online. Yang pertama sekali, membuat persediaan di dalam kelas. Kalau kita hafizah ataupun kelas apa sahaja, sebelum kita nak mula kelas tu, kita tahu apa subjek yang kita akan sampaikan hari, apa yang cikgu tu akan sampaikan pada hari ini, kita dah mula kaji dahulu.
jangan sampai kosong. Maksudnya tak tahu pun hari ni nak hantar apa, hari ni nak belajar apa. Okey, yang kedua poin dia ialah doa. Doa ni sangat penting kerana kita ada pencipta, hati kita, hidup kita semua Allah yang pegang. Tanpa permintaan kita, kalau kita ni sombong, Allah tak suka orang yang sombong, kita perlu meminta. Doa ialah meminta ataupun permintaan lah kepada Tuhan kita, iaitu Allah. Doa. Kalau ikut Matakwa, kelas Matakwa, apa yang selama ini ada, selawat tafrijiyah, doa mula kelas, doa penerang hati tu, bila di dalam kelas online pun kena amalkan. Kalau pun cikgu tak suruh, sebelum kelas online tu, mulakan sendiri. Jangan nak tunggu ustazah suruh baru nak mula. Okay, dalam adab berdoa, ada juga adab dia. Tadah tangan macam dalam kelas juga. Bukannya ustazah tak tengok, sebab dia tak on dia punya kamera, dia biarkan je tangan dia macam doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli, macam tu je. Tanpa kita meminta macam ni. Adakah kita minta mak kita duit? Nak duit, macam tu, mak bagi kita duit macam tu? Tak kan? Okey, yang ketiga ialah hadirkan kita punya diri di dalam kelas online tu sebenar-benarnya, bukannya jasad sahaja, roh sekali masuk sekali dalam diri kita. Maksudnya hadir. Bukannya bila satu, yang pertama yang betul-betul hadir tu diri kita lah. Yang kedua roh. Bila ada roh dia tu, tadi niat dah ada, bila roh kita ada, niat kita ada, semua akan maksudnya betul je apa yang kita dapat hari tu, apa yang kita dapat hari tu ataupun apa yang kita nak kongsikan pada hari itu. Adab yang keempat ialah mencatat. Mencatat ini perlu bila kita menuntut ilmu supaya kita tidak lupa. Nabi pernah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilmi bil kitab, iaitu ikatlah ilmu dengan menulis. Maksudnya kita nak ikat ilmu kita tu dengan menulis, sebab manusia ni mudah lupa. Apa yang walaupun hari tu kita boleh ingat, tapi tanpa kita sedar kita boleh lupa kalau kita tidak mencatat. Ada lagi satu dalam tafsir Ibnu Katsir, iaitu surah Al-Alaq, menerangkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Maksudnya kita ikat ilmu tu dengan, maksudnya mula-mula kita baca ilmu tu untuk kita tak lupa, iaitu allazi 'allama bil qalam, iaitu yang dicatatnya ilmu tu. Maksudnya qalam ialah tulisan, pena. Maksudnya kat situ selain kita membaca, kita perlu juga mencatat ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari yang kita mempelajari ilmu tu lah. Kalau hari ni kita catat hari ni supaya kita tidak lupa untuk hari-hari seterusnya. Kalau kita lupa, kita boleh buka balik buku-buku tu. Jangan pula hilangkan buku tu. Okay, seterusnya yang kelima, adab menuntut ilmu ialah fokus di dalam kelas dan memberi respon. Bukannya masuk kelas, tutup kamera, tidur. Tidak, maksudnya masuk kelas diam-diam tengok orang, tengok dinding, tengok. Kan dalam kamera handphone kan boleh tutup mute dia punya suara kan. Tak perasan. Anak murid kita, cikgu tak perasan apa yang kita buat pun. Last sekali bila kita nak tutup kelas, iaitu beri salam dan berterima kasih. Dengan siapa-siapa sahaja, apa sahaja, walaupun rasa benda tu tak perlu terima kasih pun, tapi kita ni orang Melayu ada adab dia, iaitu berterima kasih. Benda tu kalau orang dengar boleh cair. Maksudnya benda ni paling berat kalau orang zaman sekarang nak cakap terima kasih. Maksudnya susah orang terlupa nak berterima kasih, walaupun tu sekecil benda yang macam tak payahlah benda ni. Benda tu perlu. Sebab kalau kita orang cakap terima kasih, orang ni macam bukan pandang tinggi, maksudnya orang ni menghargai apa yang kita buat. Di situ kita dapat redha ustazah sekali, dapat redha guru-guru kita. Maksudnya kat situ kita tak payahlah rasa, kat situ pun boleh membuatkan kita rasa kita ni bawah orang tu. Maksudnya kita ni bukannya kita yang paling tinggi, maksudnya ada lagi yang paling tinggi. Guru pun akan berterima kasih dengan guru-guru seterusnya, ataupun dia bukan sebab yang paling tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa-siapa pun kita perlu berterima kasih atas apa yang dia telah berikan pada kita lah selama ni. Imam Ghazali pernah berkata, iaitu menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulangi ilmu adalah zikir, menuntut ilmu adalah jihad. Sekian daripada saya, ada adab dan kata-kata daripada Imam Ghazali yang dapat diberikan kepada semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Okey, itulah tadi pesanan-pesanan dan juga tips-tips daripada Ustazah Mashita. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan kita punya masakan yang telah kita masak tadi tu. Okey, sekarang ni dah mula ayam pun dah empuk dah ni. Okey. Tadi kan kita masukkan tu, kita tak letak air pun kan? Sebab tu tengok sekarang ni air dah banyak kat sini. Sambil-sambil kita tengok Ustazah Mashita bercakap berpesan-pesanan tadi tu, ayam tadi tu pun dah makin makin mengecut dan air pun makin banyak. Okey, so, baik. Bila kita dah nampak air macam ni, kita tak perlu tambah air lagi lah. Oh, makna air tak payah guna dah. Okey. Okey, kalau orang nak buat ungkep yang berkuah, perlulah tambah sikit air. Tapi pada saya macam ni dah okey dah sebenarnya. Okey, baik. Masya-Allah, wangi. Kita tadi pun tak ada tumis letak minyak kan, tapi kat sini dia ada minyak sebab ni minyak daripada ayam lah ni. Okey. Okey, kita nak letak apa Nazira? Kita letak garam dulu. Garam. Okey, ni garamnya. Okey, lepas tu gula sikit. Okey, itu saja ke? Okey. Okey, garam ni kita letak secukup rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dalam berapa sudu tu? Kalau sudu ni kecil ni, anggaran saya dalam 3 sudu lah. Sebab garam ni pun halus kan. Alright. Kalau kurang kita tambah lagi. Baik. Dan sedikit gula. Saya suka letak gula sikit. Kata orang sebagai pelemak. Pelemak, anak pengimbang rasa. Okey, kalau sudu kecil ni pun dah cukup dah. Sikit je Baik, ni saya simpan dulu. Kita kacaukan dulu, kasih garam dengan gula tadi serata. Okey, baik. Boleh Nazira? InsyaAllah. Hati-hati. Ini pun kita boleh buat menu untuk hari raya ke, makan dengan nasi empit pun sedap Orang Jawa memang suka lauk ni. Kalau arwah mak saya, ni memang lauk kegemaran dia lah. Oh, ya ke? Masya-Allah. Alhamdulillah, bila belajar daripada arwah mak lah ni. Kalau kita tak buat ungkep ayam pun, daging pun boleh. Daging lagi sedap sebenarnya. Okey. So nanti dia akan ungkep ni kita nak sampai dia kering air ke atau macam mana? Ikut. Kalau macam kita tak nak dia berkuah sangat, kena tunggu sampai air tu kering. Nanti kalau kita masuk santan, kita biarkan sekejap, nanti lama-lama akan jadilah akan kering. Okey, baik, kita nak bagi tahu satu pengumuman juga kepada kita punya rakan-rakan di luar sana ataupun di mana-mana. Okey, untuk makluman semua, kami daripada tim skuad kebajikan Mak Taqwa akan turun bersama-sama untuk membantu dan juga menghulurkan sedikit bantuan yang semampunya untuk golongan-golongan asnaf, fakir miskin dan juga kurang berkemampuan. InsyaAllah doakan program kami ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan usaha ini dapat meringankan dan juga membantu orang yang di luar sana dan juga termasuk ahli keluarga anak-anak kami yang terjejas akibat pandemik ini. Kami di sini insya-Allah cuba sedaya upaya untuk membantu anak-anak madrasah yang daripada asnaf dan juga anak yatim dan juga yang bukan daripada madrasah pun insya-Allah kita akan cuba membantu. Kepada sesiapa yang di luar sana, saya minta kami minta doakan agar kita buat kebajikan ini dapat meringankan dan juga membantu saudara mara kita insya-Allah. Amin. Okey. Yang terakhir kita boleh masukkan santan. Alhamdulillah. Okey, santan dalam lebih kurang satu kotak ya. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Santan ni pekat kan? Betul. So jadi guna satu kotak yang kecil tu dah cukup dah mencukupi Okey, baik. Baik. Kalau tak santan tak ada, kelapa tak ada, apa penggantinya? Pakai susu cair pun boleh. Susu cair. Kalau susu cair pun tak ada santan boleh jadi tak? Boleh juga. Boleh juga. Ada juga orang dia tak nak pakai santan. Dia buat ungkep dia tak letak santan. Tapi nak lagi sedap pakailah ya, betul. Okey, itulah dia resepi daripada arwah
ibu kepada Ustazah Rafidah. Alhamdulillah kita dapat barokahnya, mudah-mudahan resepi ini dapat diguna pakaikan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Boleh? Okey, alhamdulillah kita punya masakan pun hampir pun siap. Okey, saya dah sediakan tempatnya. Tu dia tempat dia. Nanti tinggal disalinkan dan kita dah boleh untuk kita makan beramai-ramai. Okey, inilah dia yang tadi dah kita masukkan santan, garam dan juga gula. Yang kita dah tunggu tadi, santan yang kita kata tadi tu. Jadi sekarang ni dah masak pun, memang kita sengaja nak bagi dia berkuah-kuah, makan dengan nasi memang wallah. Jadi kalau ada yang minat nak kering, silakan dikeringkan lagi. Tapi macam gini pun dah masak Kak. Okey, sekarang ni dah nak salin ke? Kita matikan api lah sebab santan pun dah ni dah. Jangan sampai pecah santan. Okey, baik. Alright, so saya tuangkan lah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bau dia menyengat. Boleh. Okey. Kakak pegang Okey. Baik. Okey, kawan-kawan. Inilah dia. Tertelan air liur kejap Kak Vida. Baik, kita nak tunjukkan kepada semua. Inilah dia hasil masakan kita pada hari ini. Dalam rancangan Kuali Mata Kuah. Resepi ungkep ayam resepi bonda. Jangan lupa, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai. Rancangan dah berepisod-episod. Nasi putih je. Nak makan apa nasi putih ni? Bersyukur je lah nasi putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sayang bebe-bebe ni? Alhamdulillah. Nampak lauk. Okey, ni. Ingatkan makan nasi putih je ni. Taklah. Saya ambilkan lauk dulu dekat belakang tadi. Subhanallah. Lauk apa ni sayang? Ni resepi daripada Ustazah Rafidah dan Cik Nazira kita. Resepinya nama ayam ungkep my bonda. My bonda? Resepi bonda mak ibu kepada Kak Rafidah lah. Subhanallah. Ni maknanya hari ni yang masak cik-cik setiausaha ni lah. Ya, betul. Cik puan setiausaha lah semua yang masak ni. Jadi pernah makan ungkep tak? Saya pernah makan nama ungkep tu. Masih saya tengok tadi apa ni tontonan masak tadi. Kan? Saya pernah dengar ungkep-ungkep ni, cuma tak tahu macam mana. Bila tengok dah macam gini, baru saya tahu, ni lah ungkep. Sebab saya pun tak pernah masak lagi ungkep kan sepanjang kita kahwin, betul tak? Jadi lepas ni kena masak ungkep pula. Boleh, insyaAllah. Tapi yang paling penting kita kena review dulu. Okey, kita nak review. Okey, penonton-penonton yang setia menonton rancangan Kuali Mata Kuah, saya minta kita sama-sama pakat-pakat subscribe, tonton, like dan juga share. Sebarluaskan. InsyaAllah Mata Kuah channel kita subscribe sama-sama, tonton, like dan juga share. Kita kasih viralkan channel ni, insyaAllah. Dah boleh makan dah ni. Nak saya tuangkan ke? Boleh juga. Okey. Daun pandan tak payah tuang dah. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya, hari bila ya saya punya video rakaman review nasi goreng tu yang resepi ibu mertua tu? Yang saya makan sorang-sorang tu. Jangan cakap lah yang makan sorang-sorang tu. Alah, ibu mertua. Awak ambil kesempatan saya tak masuk dalam awak punya review. Awak buat kesempatan ambil kesempatan di atas ibu mertua tak apa. Hanya saya bagi awak kuah sikit. Okey. Lagi? Awak tak makan ke sama-sama? Tak apa, saya minggu awak diet tak, saya bukan diet. Saya menemankan sahaja pun dah dapat pahala kan. Okey, insyaAllah. Saya dah nak rasa dah ungkep resepi my bonda. Okey, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabana. Bismillahi ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma rzuqna. Okey, jemput makan. InsyaAllah saya nak rasa ungkep. Ustazah Rafida dengan Nazira yang masak ni. Betul. Subhanallah. Subhanallah. Ni masakan orang Jawa walaupun awak Malbari. Tapi awak tak salah mencuba kita cuba masakan Jawa. Sebenarnya saya pernah duduk di kalangan orang-orang Jawa ni. Cakap Jawa sikit. Saya tak pandai, saya tahu wedok-wedok je. Bismillah. Okey, silakan. Macam mana sayang? Boy, ni terbayangkan rasanya ke terbayangkan wedok-wedok? Memang sedap. Alhamdulillah. Serius, memang sedap. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar, saya nak kuah lebih sikit. Okey, kuah lebih. Memang rasa ungkep ni dia punya rasa memang ayam lah. Ayam. Dia punya rempah dia tu. Rempah-rempah dia. Katanya saya dapat tahu ungkep ni masak dia tak perlu tumis. Tak payah tumis-tumis dengan minyak ke apa. Tak perlu pakai minyak apa Ya, boleh sambil kita masak benda ni, sambil tu kita boleh buat benda lain, kerja rumah ke, nak sedia baju dulu. Sebab benda ni dia cuma just rebus saja. Ringkas sampailah dia kering. Tapi macam ni Ustazah Rafida kata jangan terlalu kering lah sebab dia nak berkuah. Jangan kahwin lagi lah. Jangan kering. Jangan kering sayang. Ini degil ni. Okey, awak makan dah dulu. Saya nak pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Sedap ni. Saya nak pergi ke dapur sebentar. Sekejap. Awak tak nak suap? Tak apa, terima kasih. Saya suapkan awak sikit. Tak apa sayang. Saya Allahu Akbar.